الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin dan muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia, tenaga, masa dan juga kehendak kita untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Semoga mendapat manfaat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sidang muslimin muslimat rahimakumullah, memandangkan kita hanya tinggal lebih kurang dalam beberapa hari lagi, 2 minggu lebih kurang untuk kita menghadapi bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Dalam setiap kuliah saya bermula daripada hari Ahad yang lepas, saya sudah tutup dah buku sama ada yang saya ajar Syama'ilul Muhammadiyah ataupun Syama'ilul Nabi, dan juga buku-buku 1000 sunnah saya tutup dah. Jadi mohon maklumlah kepada pihak masjid bahawasanya kitab Syama'ilul Muhammadiyah pada bab yang pertama, hadis nombor 1, kita akan bincang selepas daripada Hari Raya, kalau ada rezeki lagi saya di sinilah. Jadi apa yang akan saya buat, apa yang akan kita bincang sepanjang 2 kali atau 2 minggu sebelum menghadapi Ramadan, iaitu kita akan membuat ulang kaji berkaitan dengan ibadah puasa. Jadi saya harap boleh setujulah. Kenapa? Kerana saya melihatkan kita sering bertanya soalan-soalan yang sama sahaja pada setiap kali bermula Ramadan. Tanya, batal kau tak ustaz kalau terketung? Puasa batal kau tak? Berat benar tu. Ustaz kita makan pukul 7 pagi tadi, batal kau tak puasa? Mendah tu lah. Jadi ahli jemaah sekalian, insya-Allah bermula malam ini dan juga minggu hadapan di malam yang sama, kita akan berbincang berkaitan dengan puasa. InsyaAllah malam ni kita bincang ibadah-ibadah sunnah dalam berpuasa. Kemudian minggu hadapan pada malam ini juga, malam yang sama, kita akan berbincang mengenai perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara yang tidak membatalkan puasa. Kerana kita berada dalam satu era teknologi, zaman sudah moden. Pelbagai ubatan yang kita guna inhaler, ada yang masalah buah pinggang pergi buat hemodialisis dan sebagainya. Kita nak tahu apakah hukum-hukum berkaitan dengan terlibatnya kita dalam urusan perubatan perkara-perkara yang tersebut. Jadi insya-Allah perkara itu kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi pada minggu ni, sebab saya nak ambil fadilah untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan puasa ni, supaya puasa ahli jemaah sekalian, termasuk puasa saya sendiri, menjadi lebih berkualiti berbanding dengan tahun-tahun yang lepas. Jadi insya-Allah boleh Encik Nasir. Sebab kita ni memang tertinggal semua kalau buat puasa. Duk tanya benda tulah, soalan tulah. Ibarat soalan bocor duk tanya lagi. Jadi malam ini insya-Allah ahli jemaah kita tengok sunnah dalam berpuasa. Pertama sekali, sunnah dalam berpuasa. Ini adalah ibadah yang kita kira bonus kalau kita buat. Pertama sekali iaitu makan sahur.
Kena tanda ni. Hak ambo ajar malam ni kena tanda. Sebab apa? Sebab banyak orang terlepaskannya salah fikir. Dan juga salah dari segi persepsi kita menilai benda tu. Makan sahur hari Jumaat mudah faham. Dia bukan kira makan pukul 11 malam habis tarawih balik-balik dia. Makan-makan kare tak si bangun dah mak. Dah kita ayat ke mak kita. Nak sahur hak ni yang pukul 11. Itu tak jadi sahur. Itu bukan diertikan sahur. Sebab hak betul Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah sesungguhnya di dalam sahur terdapat keberkatan. Barakah sahur ni ada dua benda, dua perkara. Satu, barakah sahur tu pada timing masa tu sendiri. Kalau kita makan minum sebelum bunyi azan tu, masa tu sendiri nombor satu barakah. Yang kedua pula, makan ni hak kita setuh tu pula barakah. Kalau kita hidap penuh meja nak sahur dia, asyik khabu dengan ulai ayam bakar, kata kewak jenis lego boleh makan banyak pagi sahur. Maka semua makan ni ada atas meja tu barakah bagi dia. Tapi kalau berlaku pembaziran, hak tu lain cerita lah. Hak tu hukum dia haram pula. Kita kena bajet molek. Nak pelbagai makanan, macam-macam cita rasa, macam-macam hidangan boleh. Tetapi jangan sampai tahap membazir. Jadi perbuatan sahur adalah perbuatan yang kita makan sebelumnya berlaku azan subuh tu. Kemudian Nabi kata lagi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membezakan antara puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab, iaitu orang Yahudi, orang Kristian, adalah makan sahur. Pok dia tak makan sahur. Dia kira makan kau tak makan kau. Dia kira makan pagi lah. Kalau dia tak makan pagi betul apa dia nak puasa. Yahudi dia puasa juga. Cara dia lah. Kalau orang Syiah hari Jumaat, dia puasa dia lagi hebat. Dah lah dia tak ada sahur. Dia buka rapat Isya ni baru dia buka. Orang Isya tu baru dia buka. Boleh cek lalu Syiah. Bukan nak kata hebat betul. Mana tak betul lah tu. Kau nak parok benar dah pok dia. Ada tempat ambil kerja tu kita boleh cek. Kalau time buka puasa, pok dia mari. Tapi dia bawa bekah. Itu makan-makan, cebok-cebok makan. Dia cebok-cebok dia bekah. Lepas tu dia hidup dah atas masjid. Tanya orang biasa tu gaduh. Dia turun duduk ujung-ujung. Dia makan pokok dia. 4-5 orang. Sebab tu lepas pada 2017 kurang dah orang Iran di tempat ambil kerja tu. Dulu kita ambil ramai orang Iran. Lepas tu tak ada. Tapi dia mari ikut Iraq pula dah ni. Moga Iraq dah pokok dia pergi kuasa Iraq dah. Dia takluk dah. Syiah ni takluk Iraq. Jadi dulu kita boleh kata orang Iraq ni hampir ramai pokok dia ahli sunnah. Tapi lawan orang Iraq pun namanya Syiah. Nauzubillah. Nah tu ai kata senario dunia lah ni. Senario dunia lah ni. Kemudian adalah hadis yang lain, tasahharu walau bi juz'ati ma'in. Nabi kata bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Maknanya kalau kata perut kenyang doa lah. Kebanyakannya orang muda. Dia berakhir makan pukul 11, pukul 12 malam ni. Dia tubik kedai kopi boleh puasa habis tarawih. Kalau tarawih tu mujurlah. Kalau tak tarawih, pakai buka puasa, Isya tak tahu mana, lepas tu lapar perut pukul 11, pukul 12 cek kedai makan pula. Jadi pagi esok kalau nak sahur juga nak ambil pahala, minum air setegak pun jadi dah. Jadi sahur dah. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah buah kurma. Tak kisahlah kurma ajwa ke, kurma gapo ke. Boleh berlaku nak sahur. Jadi dua makanan, satu makanan dan satu minuman yang Nabi kata sunnah nak buka puasa, nak sahur, iaitu kurma dengan air kosong. Bapa Nabi tak sebut air teh ke, air susu ke. Susu tu makanan sunnah tu. Hak kita faham makanan sunnah cara kita lah. Sedangkan makanan sunnah ni dia luah, dia punya justifikasi dia. Cuma kita ni tak sebut hak mana makanan ada dalam Quran, ada 5 pisang, buah-buah kurma, buah tin. Hak tu lah kita kata makanan sunnah. Tak, sebenarnya tak tepat tu ahli jemaah. Buah petang makanan sunnah. Apa lagi?
Segala makanan sama ada tumbuh di Malaysia, tumbuh di negara Arab, tapi nutrisi kebaikan khasiat dia ada, sama juga dengan nutrisi yang ada dalam kurma, ko dalam madu, maka dia dikira makanan sunnah. Gitu sebetulnya. Nah, sebab dalam kurma tu mungkinlah banyak gizi, karbohidrat banyak deh, boleh bekal tenaga. Dalam makanan kita, buah katakan buah motel, ada juga karbohidrat. Jadi persepsi makanan sunnah ni kita menyempitkan dia sebenarnya. Menyempitkan pemahaman, lantas orang hok mana boleh nego dengan benda ni dia jadi kaya raya. Dia boleh guna pakai produk makanan sunnah. Lepas tu dia plus lagi atas tu, dia buat tambahan. Dia ruqyah, doa-doa ruqyah. Plus lagi dia baca 30 juzuk Al-Quran. Boleh nego kaya selalu. Makanan sunnah bukan benda tu. Bukan tujuh buah-buahan yang sebut dalam Quran itu bukan setakat tu saja, maknanya semua jenis makanan yang ada khasiat dan tak ada mudarat itu makanan sunnah. Betul dah. Peta bagus khasiat dia. Cuma peta tak baguslah bagi orang yang ada masalah buah pinggang sebab dia ada potasium dah tu. Brokoli tak boleh. Tapi bagi orang yang tak ada masalah kidney disease, tak ada masalah buah pinggang, dia boleh bagi dia brokoli tu. Gitu. Hal betulnya. Jadi minum air, makan wakmu. Paling kurang, paling rebel. Lepas tu kalau berasa nak makan juga kita ada hidup, makanlah tak apa. Biar kenyang deh. Kenyang sedawak, lepas tu orang bel subuh, gaduh nak tidur. Semaya subuh dah. Tu tak kena pula. Kena cari lah masjid. Boleh puasa ni, kalau kata kita kena gerak jauh dah sikit deh. Kalau rumah kita memang jauh dengan masjid, tak ada masalah. Sebab masa tu dia akan jadi panjang. Muka kita bangun sahur, makan, apa persiapan siap. Nak tunggu orang best tak lah je kata. Kalau rumah kita dengan masjid tu dalam 2-3 kilo tu, des molek lah. Kemudian perkara yang sunnah yang kedua pula, mengakhirkan sahur. Ni yang baca cepat dah. Mengakhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu. Wa idza azzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu." Apabila Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, maka makanlah dan minumlah. Dan apabila Bilal telah mengumandangkan azan, maka janganlah kalian makan dan minum. Apabila salah seorang dari kami belum menghabiskan makan sahurnya, maka kami berkata kepada Bilal, "Tahanlah sampai aku menyelesaikan makan sahur." Maksudnya hadis ni nak cerita sunnah bagi kita, terutama pengurusan masjid, pentadbiran masjid. Ni comel dah. Melakukan azan pada waktu subuh 2 kali. Sebab dalam hadis ni kata azan yang mula-mula tu Ummi Maktum azan. Azan kedua tu azan betul-betul masuk tanya azan, lepas tu bila Rabah bel. Dan kita di Kelantan yang berasa pelik benarnya. Bagi peheh 2000 berapa belum Covid tu 2018-17. Subuh 2 kali bel. Lebih kurang lah. Jeda masa tu kita kata gap dia tu 15 minit gitu. Bel dulu. Papai sekali lagi bel kedua tu confirm masuk waktu subuh. Kalau pergi Pulau Pinang 2 kali. Peheh 2 kali. Biasa di Selangor itu di mana mesti singgah. 2 kali bel. Kita di Kelantan tak buat. Sunnah tu. Kalau kita di Kelantan buat kan dah? Mari masjid awal dah. 10-15 minit. Mari pasal Quran. Pasal pula kuat. Ahli jemaah. Benda ni sensitif dan sentimen masyarakat. Kita kalau nak betul, nak ikhlas, kena kecek. Kena rayak. Ahli amur. Tidak menjadi sunnah tu pasal Quran kuat tu. Dia panggil tarhim. Kita hak mai pasal ni rumah kita duduk jauh, sedaplah kita mai pasal dia. Macam jajak keliling masjid tanya rumah sebelah tu sebelah. Pakcik, ambo nak pasal baca Quran ataupun ambo pasal baca Quran selama ni lagu mana pakcik, boleh ke? Ada kata boleh, tak apalah, jalanlah dia kata dia. Jajak tanya orang lain pula. Kalau ada seorang duduk tepi masjid kata, Allah minta tolonglah selu ke ataupun jangan pasal ambo anak kecil baru beranak dia 3 bulan.
Ataupun kita jumpa jiran kita tu ayuh mak dia sakit kena covid kata dia. Kita pasal Quran keluar subuh tak menepati sunnah Rasul. Kita berasa comel pasal ni Quran ni pasal ni. Nak dengar Quran syiar ni, syiar Islam simbol. Tidak menjadi syiar dalam bentuk tu. Kalau syiar betul, bel 2 kali. Sebab bel pertama tu nak suruh gerak belakang sedar, nak subuh dah ni. Kalau boleh puasa bangun, boleh sahur dah tu. Kita tak buat. Kalau royak pun esok pasal juga. Besok jumpalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa ni tutup balik depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba tak puas hati lah. Dia mau buat gini-gini nyanyi kamu. Kita ni berasa mudah dengan agama. Kita berasa hak comel tu agama. Apa ni hak baca Quran tu agama lalu tidak tepat. Beliklah mana-mana kita hadis ataupun perbahasan berkaitan dengan perkara azan ni. Tak ada benda tu. Nak tanya balik dah. Boleh ke tak? Comel ke tak? Jadi dia gini, non muslim di negara Islam, orang bukan Islam di negara Islam, mana-mana negara, Malaysia ke, Indonesia ke majoriti Islam. Puak-puak kafir dari negara Islam ni dia boleh terima azan. Percaya hamba lah, dia boleh terima. Dan dia tahu azan tu lambang untuk orang Islam. Maya-maya di masjid dia tahu. Dia boleh terima. Kalau nak bayar pukul 5.30 pun dia boleh terima. Tapi kalau nak pasal-pasal baca Quran sorry to say lah, nyanyi. Sebab tu Dr. Fathiyakan dalam satu kaedah dia dalam kitab fiqh dakwah, melakukan proses dakwah kepada non-muslim ni. Kita kena bijaksana dari isu-isu gini. Dan orang non-muslim, tidak muslim, tidak Islam, bila dia nampak suasana lagu tu, dia tidak menambah tertarik dengan Islam. Malah dia kata satu bebel pula Islam ni. Bergaduh kita mau nak pagi, mau gege ngagah apa, tak comel. Ni yang berroyak jelas lah, sampai situ noktah. Kalau tak puas hati tak apa. Kita royak sungguh. Dia benda ni kan dia jelas dah. Dan hamba yakinlah majlis agama Islam Kelantan kita, jabatan agama Islam Kelantan kalau ada masjid hok ber 2 kali tak akan dia tak akan mari samai kau takak aku buat kau tak ada. Mana dia lagi suka lagi. Sebab benda tu sunnah. Supaya ni lah kita kira gini mudah. Macam dalam bacaan doa kunut. Bila mana kita baca doa kunut, hok tu dalam fatwa lama dah. 2000 berapa ke 19 fa innaka taqdi wa la yuqda alik. Sampai habis tu baca sama kuat ngah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man, sama kuat belakang fatwa tu bik lama jam dah kita mari siapa fa innaka taqdi jadi selu pula asal dah. Memang dah ada satu pendapat Imam Nawawi kata situ dia panggil as-sana, sebelum tu dia panggil ad-doa, tapi fatwa tu bik dah boleh baca sama sedah, sama kuat, sama tinggi suara. Tak sih pula. Jadi kita sebenarnya Islam ni rasa atas selesa kita kok kita bergantung dengan fatwa, bergantung dengan ulama. Ya, kita bergantung dengan ulama. Sebab ulama tu dia bawa Quran, dia bawa hadis melalui lidah-lidah ulama. Situ duduk dia. Jadi mengakhirkan sahur ni maknanya nak cerita bila mana Umi Maktum pokok ni makan, sahabat Nabi makan. Bila berhenti makan. Gitu betulnya. Jadi jeda masa dia ataupun kita kata time frame dia tu lama mana? Lebih kurang lah kita kata 15-20 minit. Kat kita makan cukup dah dengan masa tu. Kau ada orang makan nasi setengah jam. Berat makan nasi setengah jam dia. Jenis lagu mana? Hok pakai lah ni orang pakai 1, 2, 3 tera dah deh. Dia pakai megabyte lagi. Slow. Kakak. Borobo. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadi, fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar kumandang azan sementara wadah yakni makanan dan minuman masih di tangannya, maka hendaklah tidak meletakkannya sehingga memenuhi keperluan dari wadah tersebut. Bismillah. Maksudnya hadis ni kata
Bila mana kita tengah makan ni tu seolah-olah kita jepuk dah tangan kita. Lah, kita jamuh dah. Tiba-tiba azan. Dan ni sunnah ni. Sunnah dia kita makan berhabis sekadar hak kita perlu. Maknanya kalau lebih daripada nasi kita lebih tu tak perlulah. Orang tengah bel boleh makan lagi. Hak kita salah pahala ni, orang bel anak kita tengah makan. Anak kita tengah makan ni orang bel, putih-putih ke koma. Tu tak kena tu. Hak tu menyebabkan anak kita tidak seronok nak puasa, malah dia punya psikologi nak puasa dia rasa penat gitu. Dia boleh biar rasa, ayuh penat lah ini nak puasa, sahur tadi makan tak ada pun. Pok tak cerdik lah gitu dah. Bila kita tahu sunnah dia, Nabi galak juga suruh makan sekadar perlu. Bila mana orang bel boleh makan. Jadi esok kalau lusa nanti nak puasa anak kita makan deh. Puan orang bel kita kata habis sikit lagi tak apa. Tapi habis nak berhabis tu pun agak-agak lama. La ilaha illallah. Kita berkata habis, tambah sikit lagi. Batal dalam puasa anak kita ni. Tak kena cara pula. Tu pok pandai fatwa tu lebih pada ulama pula. Habis limit dia, habis orang azan tu cukup dah nak kira. Kita cebuk nasi 2-3 kali lepas tu ambil air minum. Habis dia molek. Gitu. Lepas tu, ya. Tentang azan. Bila orang azan kita gunakan lagi kata azan. Sekarang ni persoalan ni, adakah masa azan ataupun azan dilakukan? Waktu azan dilakukan, adakah masa yang dilakukan bila masuk azan ataupun azan sendiri sudah baru masuk dikira habis. Masa ni adakah waktu azan aman saja bila azan dikumandangkan, azan dalam masa yang okey, bagus tu Haji. Sebelum tu saya tanya dulu. Kalau masa azan merujuk kepada, kalau kata subuh 5.30 merujuk pada masa. Azan merujuk kepada laungan. Itu maksud tu Haji. masa azan itu bergantung pada muazzin. Ada muazzin. Tak. Dia gini. Kalau muazzin tu melewatkan azan dia 10 minit, dia lebih aula kita merujuk pada masa tu lagi. Jeda masa tu lebih kuat lagi. Sebab betul-betul kita merujuk kepada fajar sadiq, fajar betul tu pada masa. Lah ni kalau kata bila tu dia pelewat 5 minit subuh. Sedap kita tiba makan, sedekah kita tengok dah, kita tahu dah masa. Lebih dah ni 10 minit. Tak boleh, kita tak boleh. Dia merujuk kepada masa. Jadi bila kena jujur. Bila dia rasa aku terlewat, tak ada nak makan mana rumah, dia mari masjid tak nasi sebukuh dulu dalam bilik ni. Kedai. Masuk dah 10 minit mesti orang kapal tahu pakat dengar radio. Pakat gitu pula. Tak boleh tu. Jadi bermakna selagi mana makanan juadah kita ada, kita boleh jamu. Walaupun sudah masuk masa tu. Dah pastikan masa tu pula dengan kadar azan, sempurna azan berapa minit? 6 minit ke 7 minit ke, kalau kata tak bunyi azan lah. Kalau bunyi azan tu kita boleh agak lah. Gitu. Jadi timbul masalah kalau macam ni. Weh rokok. Makan orang bedah ni. Nak ustaz kata boleh berhabis dah sikit. Lepas tu minum air ustaz kita kalau tak sedah ni tak lagi ustaz. Kena juga. Boleh lah, boleh. Bisa. Sedah tak sedah 2-3 dah. 2-3 sebatai lah lu tak apa sebatai. Habis orang bel puas hati ustaz kata boleh kan. Ambil air minum. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab puasa dia sudah batal. Tak ada masalah lah. Ada tanda dalam kalender dia pakuh molek-molek. Berapa bulan lepas boleh puasa kena qada. Faham molek tu. Tu orang panggil jenis cari nyakit. Moga dia dengar ustaz kata mudah ni boleh makan, dia petang rokok selalu. Bagi haram. Tak ada ulama kata halal. Habis dah. Jajak dah mana-mana kecuali lah Indonesia ahli jemaah. Fatwa ulama Indonesia daripada puak-puak kita panggil Nahdlatul Ulama, dia masih kira status makruh. Di Malaysia kalau nak pergi status makruh, sorry to say lah, di Indonesia lah kena pergi status tu kan. Dah banyak orang yang pergi status makruh rokok ni. Kalau di Malaysia ni, kalau kelas-kelas lebar kau ustaz, saya tengok tobat dia isap rokok.
Mudah ya. Isap rokok. Api dengan pipi kita tu berapa eci ya. Panas rokok tu deh. Doa lah lagu mana. Ingat Allah nak makbul. Buat perkara haram. Mudah letak situ dulu. Lebih lagi boleh puasa. Ada saya hamba tu ustaz lah. Dia pernah pergi satu tempat. Tok email tu maaf lah dia. Tok email tu isap rokok. Nak naik masjid ni isap rokok. Luar. Habis maya sunat isap rokok pun Tok email. Dia punya marah malam tu. Dia tay ceramah maghrib tu bak rokok. Daripada mula ceramah sampai rapat isap bak rokok. Tok email tu tak mari jadi tok email. Malam tu isap tak mari terus. Bakal dia jalan nak balik rumah dia bunyi dia. Kawan dia tay atas meja bak rokok. Habis je lah. Makmum semua dengar. Nauzubillah. Jangan cari masalah pada boleh puasa. Bagi boleh tinggal di jemaah. Yakin dah. Dia gani dia kita kena kuat. Azam, dia panggil keazaman kita dan juga kita kena ada disiplin dan kena ada ilmu. Kalau kuat saja semangat, tak ada disiplin, tak ada ilmu, tak jadi. Di hospital tempat ambil kerja kita ada, tapi 2-3 tahun ni COVID kita tak ada buat lah. Sebelum ni kita buat macam satu kempen. Kita cari beberapa sampel daripada pekerja staff kita untuk masuk dalam kempen yang kita buat untuk berhenti rokok. Adalah lebih ke 70% daripada peserta tu achieve. Apa ni kita kata berjaya. Kita ajar ilmu dia tu. Nak turun nikotin tu lagu mana, nak kurang ketagihan tu, dia kena tahu juga nikotin nak kita ambil. Kalau kita jenis teh rokok 2 kotak sehari, esok nak berhenti, rasa boleh berhenti, benarnya boleh. Tapi lepas pada seminggu dia getah, dia mari nak balik tu tak jadi 2 kotak, 3 kotak pun. Ilmu tu penting. Lepas tu nak tinggal dia dos tu kita kurang daripada 2 kotak, 1 kotak setengah. Turun. Automatik bila turun tu, hak nak ngelah tu dia jadi macam tak serah mana dah. Gitu cara kaedah dia. Hak tu paling berkesan lah. Sebab kita tengok ramai mana hak nak berhenti rokok, gap dia berhenti selalu, tak lama. Isap balik. Kadang-kadang ada sampai 2 tahun dah. Mana kita kata boleh bui dah CJ berhenti rokok ni deh. Tahun ketiga isap balik. Jangan main buat rokok. Sebab tu nak berhenti rokok jangan geger, jangan royak korang. Terutama ke bini. Jangan royak. Habis puasa ni memang dok dah. Tak isak dah, tak sebeli dah. Tak salah pelawak pangai. Royak pagi lagi. Payah. Kecuali orang itu ada ilmu, tahu cara, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Kita cepat buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia masih akan baik-baik sahaja selama mereka menyegerakan berbuka. Maknanya walaupun nampak kalut-kalut nak buka, sebenarnya benda tu biasa, benda tu baik. Tok bangun kalut berhidang, bini kita dah atas meja makan dah tok lelaki ni. Ada 5 minit tu dia tanya lauk gapo, hak ni masing, hak ni manis, apa buat gotu. Bini kita letih nak mampu ke. Kita sedap duk komplain. Bini masuk tak sedap, esok mula lagi cari bazar Ramadan. Bajet 20 ya nak beli habis 50 ya. Bazir hari jemaah. Jadi menyegerakan buka puasa ni, dengar orang baik Allahu Akbar selalu boleh buka. Tak ada masalah. Jadi lah ni kalau kita duduk rumah kita. Ni rumah kita ni deh. Depan tu masjid seputih. Alik ni masjid. Kayak rumah kita lah ni, keliling kita masjid lah. Batu orang kata kalau subuh tak boleh bangun lah ni. Dalam keadaan kawasan yang jenis lagu tu kan. Memang iblis sungguh lah. Bel tu 4 juru belakang boleh dengar tak bangun. Jadi bila mana orang pukul azan puasa, kita dengar belakang. Kita nak ambil mana dulu? Bagaimana Cik Nasir? Nak makan, nak buka puasa nak cepat ni, nak ambil mana dulu? Tanya Cik Nasir ni, tak mana jawab? Dia nak jawab, kan? Pandai mazhab dia yang mula-mula. Atau mazhab Nasriyah. Cik Nasir. Dia kita kena ambil hak Korea kita. Jadi dalam kaedah ni disiplin tu amat penting. Maknanya bila Korea kita disiplin dia kena A lah. Bila masuk waktu azan. Sebab apa? Bila mana kita nak makan ni atas meja duk mai dengar belakang, kita buat kira hak dululah. Penuh hak dulu tu masjid nuh, mungkin gapo tahu nu dia. Tak boleh lah, kita tak boleh fadilah lah. Sebenarnya hak kita.
Dan sebenarnya pula azan tu dia kalau beza sikit pun dah ada 2-3 second ya, sebenarnya 2-3 saat ya. Kecuali Tok Bella tu jenis lambat sikit lah dia dengar dah bel dari radio, dia pun baru ambil air buka lah pungok 10 saat dah teduk air. Atau dia kata air makin kemah lu 2 putih dah masuk 2 minit panas pedas juga orang kampung lepas tu mula mari semaya esok tu dah kapur duk tengok Tok Bella jeling air dah. Esok ni pukul berapa pula nak ber. Jadi Tok Bella pun kena disiplin tinggi dalam lepas ni. Jadi cara paling mudah kita tak sip balah dengan urusan ni, kita pun pasal radio juga habis cerita. Kita pasal. Lah ni kita telefon handphone kita boleh jadi radio belakang. TV pun boleh jadi. Bijak tak bijak lah ni. Jadi pasal lah radio letak atas meja. Yang ngepeng ke apa dengar lah boleh-boleh ngepeng kosmetik wak pelik jugalah ni. Nak buka puasa ngepeng kosmetik. Kalau dulu lah ni dia ni tak tahulah. Macam-macam. Jadi lah dengar. Hak terbaiknya kita pasal tu biar dekat-dekat dengan masa nak buka, sebelum tu istighfar banyak. Wirid banyak, zikir banyak. Pahala besar tu. Sunnah Nabi tu. Masa ngadak makan tu zikir. Ajar anak kita pula zikir supaya ayuh dah. Dengar ni. Ajar dia. Esok-esok dia pandai zikir diri, tak apalah. Dia nak baca subhanallah, kita nak baca la ilaha illallah, tak apalah. Biar duduk keliling atas meja makan tu pula. Tu comel dia. Tu sunnah dia. Kemudian yang keempat, hendaklah berbuka dengan kurma matang atau kurma biasa jika ada dengan air. Maknanya kurma tu hari Nabi khusus masa nak buka. Kurma matang ataupun kurma biasa. Biasa maknanya agak-agak nak matang, tidak putih dah. Sunnah dia. Sebab ada kurma putih, ada. Dia putih ujung patut sebelah ni yang manis. Sedap lah kata. Dia panjang-panjang. Daripada Amerika ke apa tu. Kemudian kurma ni pula belilah mana-mana, tak ada masalah. Tunisia ke Palestin ke, jangan duk beli hak Iran lah. Itu kalau boleh nak mampu peniaga apa Syiah ni. Jangan main ada jemaah benda ni kita kecek bunyi rengeh, bunyi mudah ada. Besar tu kontribusi dia tu, sumbangan dia. Jadi makan kurma dengan air. Hak comel mula-mula makan kurma, lepas tu minum air. Makan kurma dulu ingat, baru minum air. Kurma ni tenaga dia banyak dalam tu. Gizi dia, nutrisi dia. Lepas tu boleh lah nak makan nasi, kau gapo penuh meja tu makan. Dan setengah masjid dia pelik pula. Dia kira maghrib buka puasa makan kurma minum air. Lepas tu mari gaduh semaya. Tak kena tu. Hak tu hak cara hak membuat. Hak betulnya lagu mana? Makan kurma minum air, makan selalu pelesar. Lepas tu baru mari semaya maghrib. Jadi bila semaya maghrib, walaupun jeda masa tu lama dah, katakan setengah jam lah buh lah dia. Lepas maya maghrib boleh nyandar dah tepi dinding baca Quran, standby untuk isya lah. Ni habis maghrib baru nak makan. Lepas makan tak jumpa dah isya apa-apa tu kadang-kadang. Separuh hilang. Tak kena psikologi, cara kita nak urus tu tak kena. Jadi makan siap-siap. Lepas tu mari maghrib, standby, rehat dulu, isya kan. Dia orang ni bila dia mari buka masjid, sebenarnya dia guna satu pakej lengkap. Siapa kepada witir kalau dia balik, kerana nak ambil daripada fadilat hadis Nabi kata, siapa boleh ikut terimam daripada mula semaya tarawih siapa habis, maka dia akan boleh pahala sebagaimana dia beribadah sepanjang malam. Kita nak boleh pahala tu. Sepanjang malam maknanya habis. Witir tak imam kita balik nyenggi ada rumah dia. Tidur nyenggi tunggu. Kata kita tak maya tahajud langsung lah dah. Tunggu tunggu nak sahur. Pahala berderet masa kita tidur tu boleh. Tapi dengan syarat ikut tu imam daripada awal sampai akhir. Yang kelima, kita habis dah. Baru kita berah. Berdoa ketika berbuka dengan doa berikut. Dia satu doa yang khusus, yang sahih daripada hadis Nabi, kita jarang baca. Tapi doa ni banyak dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab zikir, dalam kitab Azkarun Nawawi sendiri pun sebut zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabbatil ajri insya-Allah. Itu cara baca dah. Itu ahli jemaah boleh carilah. Yang kita baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin pun boleh diamalkan. Walaupun sandara hadis tu hadis hasan li ghairi. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Kalau nak macam ni ambil hadis sahih. Zahab az-zama wa btalatil uruq wa sabbatil ajri insya-Allah. Itu macam ni. Jadi
Semasa puasa ni kita bolehlah upgrade ilmu kita. Biasa dah baca Allah malaka sumtu daripada pecek lagi dia. Allah ni kita besar dah. Nak baca doa Nabi kata sahih tu. Ni ulama kata sahih tu. Kita tak apa-apa. Tepek ya ni. Di tempat meja makan kau tepek dinding nak makan tengok. Insya-Allah ingat. Tak ada 3-4 hari ingat. Kemudian yang seterusnya 6. Bersikap dermawan dan rajin membaca Al-Quran. Boleh puasa, boleh untuk kita perhabis duit kita ke masjid. Kena ingat gitu. Masuk subuh, 5 ya, 10 ya. Jumpa budak hak mari masjid subuh, bui pula seya, 3 ya. Tu baru meriah. Baru sedekah sungguh. Tak caralah kita bui ke budak tu 2 ya, pok dia tu memang orang kaya ke pun ni ke, tu boleh. Hak tu hak anak tu sendiri, hak dia, boleh ke dia. Dan kita disunahkan juga banyak baca Quran. Ahli jemaah banyak baca Quran boleh puasa, bukan dengan maksud sungguh-sungguh nak habis 30 juz, bukan. Bukan duduk situ. Baca Quran dengan maksud tadabbur Quran pada bulan puasa, betul-betulnya kita menghayati Al-Quran yang kita baca. Walaupun kita tak ada baca habis 30 juz, kita dah baca juz 30 yang katakan. Nah, dengan baca terjemahan, dengan baca tafsir, dengan baca huraian. Hak tu lebih kemah, lebih comel berbanding dengan kita gaduh. Kita kejar-kejar nak habis 30 juz. Nampak tak? Juz 30 tu kayak juz amma yatasaaluna 'anil nabiyil azim sampai habis. Pada hak tu yang benarnya. Sebab apa? Ramai orang hak kejar nak habis 30 juz ni. Dia pun tak tahu apa sebenarnya. Baca banyak mana salah, tak tahu tajwid, tunggal langgar tak tahu. Dan makna tak boleh rasa makna terjemahan pun tak tahu. Khasiat gapo ayat tu gapo dia nak cerita tak tahu. Hak tahu nak habis tak comel. Tidak sempurna. Hak sempurna baca, tadabbur, tengok mana hak tu comel. Dan jangan jadi ibadah baca Quran pada bulan puasa tu jadi sia-sia. Baca seorang sedap kan. Mari orang kita pun sedap lagi. Takabur riak habis bodoh gitu pahala. Nah. Kemudian ahli jemaah mengawasi dan menjaga diri menjaga diri daripada melakukan maksiat dan juga berbuat dusta. Jangan buat maksiat, jangan kecek nipu. Sebab apa cerita kecek nipu ni besar masuk dalam benda ni? Kerana nipu ni, pelawak, pembohong, pendusta ni, amalan puasa dia bila dia nak ngadak dengan Allah jadi kosong. Dia berdasarkan satu hadis Nabi berkaitan dengan orang muflis. Nabi tanya sahabat, atadruna mal muflis? Puak-puakmu ni sahabat aku ni tahu tak apa dia muflis? Dia kata, qalu Allah wa rasuluhu alam. Sungguhnya Allah dan Rasul dia lebih tahu. Nabi betul muflis ni gapo? Amba pendek hadis tu dengan maksud antaranya muflis bila mana dia kendo pahala dia banyak nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergunung-gunung pahala ni, tengah-tengah perjalanan bocor. Sikit jumpa dengan Allah kosong. Bocor tu dengan maksud apa? Dia ada menipu orang, dia ada mencederakan orang, dia ada memfitnah orang, dia ada kait dengan 4 perkara. Bocor. Pahala puasa bocor, pahala semaya bocor. Jumpa dengan Allah kosong. Lepas tu jangan nipu pada bulan puasa. Maknanya jangan nipu bini kita kalau nak nikah 2 bulan puasa. Tu terang dah tu. Abang nak nikah seorang lagi. Bini pun ambil kualitas tak pala kelepong tak apa. Alhamdulillah taala tak sewi batal puasa. Carilah boleh lain nak nipu bini. Gitu. Seterusnya nombor 9 akhirlah hamba baca dah. Orang yang berpuasa hendaklah mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bila mana ada orang nak mencela orang lain, orang nak bercerita keburukan, orang nak memfitnah, orang nak mengumpat dan sebagainya, kita kalau boleh wayak selalu, maaf boh kawai puasa. Wayak lalu. Akak tangan lalu. Bunyi yang macam tak apa comel orang nak kecek, Allah maaflah kawai puasa. Automatik kahwin ni dengar, kalau kahwin ni lah masa tu adalah malaikat dalam di jiwa dia tu adalah sifat malaikat, insya-Allah dia faham. Tapi kalau jenis setan ni kat dia tak kecek tapi dia kata tunjuk warak boleh puasa. Ada cukup perangai lagi tu dia. Jadi na'udzubillah belaka. Jadi insya-Allah ahli jemaah sebanyak mana kita kongsi tadi, itulah antara sunnah-sunnah dia, tapi masih ada lagi lah sunnah-sunnah yang lain. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan tengok bab hak membatalkan puasa dan juga bab hak tidak membatalkan puasa dalam perubatan dan sebagainya. Jadi insya-Allah setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.